Okey, jadi hari ni kita nak belajar masih lagi dalam bab 12. Cikgu mula tau. Proses pengumpulan perorganisasian perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Okey ke suara cikgu? Bergema ke? Tak ada. Okey, letak agaknya. Okey, so hari ni kita sambung lagi. Okey, sebelum ni kamu dah lukis ada 5 perwakilan secara grafik kan. Carta palang, carta pai, graf garis, plot titik dan juga plot batang dan daun. So hari ni kita nak lihat bagaimana untuk menukar. Okay, maksudnya kita nak tukar daripada satu perwakilan data kepada perwakilan data yang lebih sesuai dan juga memberikan justifikasi. Okey. Okey, so ini yang kita dah belajar. Okey, ada 5 jenis perwakilan data. Okey, iaitu carta palang, carta pai, graf garis, plot titik dan juga plot batang dan daun. Jadi tiap-tiap satu jenis perwakilan data ni dia ada jenis apa yang dia boleh bagi. Maksudnya apa jenis data apa ni apa tu, kita nak tengok macam mana perwakilan data tu. Contohnya macam carta palang ni. Okey, carta palang ni dia sesuai untuk menunjukkan taburan data dengan jelas. Dan dia sesuai untuk data kategori. Data kategori tu macam mana? Data yang tidak melibatkan nombor kan. Contohnya mungkin kumpulan darah ataupun macam tu lah kategori. Okey, kemudian carta pai. Carta pai tu yang macam tu kan. Kan carta pai kan. Okey, carta pai ni dia boleh menunjukkan perbandingan dengan jelas tapi dia tidak boleh memberikan kekerapan data. Okey, itu carta pai. Okey, dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Kemudian graf garis. Graf garis kalau siapa yang tak ingat, graf garis tu yang macam ni tu. Contohlah macam ni tu. Okey. Graf garis dia paling sesuai kalau kita nak tunjukkan perubahan masa. Kalau ada perubahan masa, kemudian data tu bernombor, paling sesuai sekali data kita nak wakilkan dengan graf garis. Okey, kemudian kalau plot titik ni, okey, dia sesuai kalau data tu kecil. Tak payah buat gundalan pun. Plot titik tu kalau kamu ingat yang macam ni, kita ada titik-titik tu kan. Okey. Kemudian plot batang dan daun, dia dapat menunjukkan taburan data dengan jelas. Kemudian kalau data tu banyak, kalau kamu ingat dia macam ni. Batang, daun, kemudian contoh 2, 1, 2, 2, 4, 5 macam tu. Tapi dia ada petunjuk kat sini kan. Okey, so ini kalau data yang banyak kita guna plot batang dan daun. Okey. So ini kelebihan dan kekurangan masing-masing Jadi okey, contoh macam ni. Cikgu teruslah kepada contoh Okey, jadi contoh kat sini carta palang. Okey, carta palang ini menunjukkan saiz seluar yang dipakai oleh sekumpulan pekerja. Okey, so saiz seluar. Kalau tengok dekat sini, dia ialah jenis kategori. Dia tidak bernombor. S, M, L, XL dia bukan nombor. Okey. So tadi okey. Kemudian soalan dia, tukarkan perwakilan itu kepada perwakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi. Okey. So dekat sini apa yang kita boleh gunakan daripada 5 ni? Okey. So dia tadi daripada carta palang. Ini ialah carta palang. So kita nak tukar dia pergi yang mana? Okey, so tadi tak ada masa kan? Tak ada masa, tak sesuai kita guna graf garis. Okey, so lepas tu kita lihat pula data dia agak banyak. So tak sesuai untuk yang lain-lain ni. Okey, ini tak sesuai, tak sesuai, tak sesuai. Yang paling sesuai daripada carta palang ni kita boleh tukar dia kepada carta pai. Kita nak tukar dia jadi carta pai. Okay, so yang sesuai tadi cikgu cakap, kita boleh tukar dia kepada carta pai. Okay, so daripada carta palang ni, kita nak tukar dia kepada carta pai. Okay, jadi sebelum kita nak tukar,
perwakilan data ni kita kena dapatkan dulu datanya. Okey. So dekat sini dia dah bagi kita boleh tengok kat sini. Saiz M ni, saiz S ni berapa kekerapan dia. Okey. So yang penting untuk bina, kita sekarang nak bina carta pi. Okey. So satu kita perlukan dia punya kekerapan. Okey. So kamu pun boleh bina jadual Okey, tengok kat sini kekerapan dia yang S ni 6. M ni 10. Kita tengok dekat sini Okey. So yang kumpulan pekerja yang gunakan saiz L seluar dia 16 orang. Kalau XL pula 8 orang. Okey. So daripada sini sesuai kamu binakan. Sorry. Okey, sekejap ya. Okey, sesuai kalau kita binakan, bina dulu jadual Cikgu nak cepat, cikgu dah buat dah tadi. Ini jadual dia. Okey, saiz dan juga kekerapan. Okey, cukup tak ni? Cukup ke kita ada kekerapan je kita boleh bina carta pi? Belum lagi kan? Belum lagi. Apa lagi yang kita perlukan? Carta pi, kalau kamu ingat dia ialah dalam bentuk tu kan? Yang bulat tu. So, kita kena dapatkan dulu sudut sektor dia kan. Okey. Okey, so kita kena kira dulu sudut sektor bagi tiap-tiap satu ni. Okey. So tadi kekerapan kita dah ada. Okey, yang kedua kita kena ada sudut sektor. So macam mana nak dapatkan sudut sektor ni? Kena kira. Okey. So macam mana nak kira? Okey, ini kat bawah ni. Ini dia punya formula. Sudut sektor, cara nak cari sudut sektor ialah bilangan kekerapan per jumlah kekerapan. Okey, kita dah ada bilangan kekerapan, sekarang kita kena ada jumlah pula. Ini yang cikgu perasan ada pelajar yang tak dapat ni Okey, so jumlah kekerapan tu macam mana nak dapat dia? Dia bergantung kepada soalan. Tengok kalau soalan ni contohnya berapa jumlah dia ialah kamu kena tambahkan semua ni. 6 tambah 10 tambah 16 tambah 8. Okey, cikgu tulislah balik. 6 tambah 10 tambah 16 tambah 8. Siapa boleh tolong kira? Tak pun cikgu keluarkan cikgu punya kalkulator ni. Okey. Semua orang ada kat situ Bukan cikgu seorang-seorang ni. Sebab tak dengar respon. Okey, ada 2 pula kalkulatornya. Okey, so 6 tambah 10 tambah 16 tambah 8. Okey, jap cikgu tengok ni. Oh, tak ada. Okey, so jawapan dia 40. Jumlah kekerapan dia ialah 40. Okey, so gunakan formula ni tadi, bilangan kekerapan per jumlah kekerapan darab 360. Okey, bilangan kekerapan dia tadi 6 per 40 darab 360. Okey, siapa ada kalkulator boleh tolong cikgu kira. Ini pun sama 10 per 40. Jumlah kekerapan ni bergantung kepada soalan Okey, 16 per 40 darab 360 darab 360. Okey, ni contoh dulu tau. Sekejap lagi ni kamu kena buat ni. Darab 360. Tak cantik pula tulisan cikgu ni. Okey. So, kamu boleh manual. Okey, tapi sebab nak cepat kan, cikgu pun gunalah kalkulator tadi. Okey, kalkulator. Okey, so yang pertama, 6 bahagi 40 darab 360. So, kamu akan dapat 54. Okey, so 360 bahagi 4. Kena 0 bahagi 4. Okey, yang kedua kita dapat 90 darjah. Okey, kemudian 16 sorry. 16 bahagi 40 darab 360. Okey, yang ketiga kita dapat 144 darjah. Okey, last sekali 8 bahagi 40 darab 360.
kita akan dapat 72 darjah. Okey. Ini caranya. Okey, kalau kita nak tukar, kita nak buat carta pi, first kamu kena ada kekerapan dia, kemudian kena ada sudut sektor. Sudut sektor ni lah yang kita akan gunakan untuk buat carta pi. Okey, sekarang kita dah dapat dia punya sudut. Okey, so seterusnya nak buat apa? Kita nak lukis. Okey, so ni yang cikgu dah kira lah Okey, so ini ulangan lah bagaimana untuk membina carta pi. Okey, so kalau nak bina carta pi, mula-mula sekali kamu kena ada apa? Kena ada protektor dan juga jangka lukis. Jangka lukis, protektor. Okey, ingat lagi tak ni? Okey. So tak perlu besar sangat. Okey, mungkin macam tu dah sesuai. Bismillah. Okey, cikgu guna 4 kotak lah Okey. Okey, kita pun Okey. Okey, so kita dah ada bulat. Okey, ni boleh letak tepi. Apa pasal dia Alah, hai. Sekejap Okey, so letak tepi. Ni ulangan macam mana nak bina carta pi. Ni titik tengah dia kan. Okey, so nak bina carta pi. So kamu dah ada ni. Kemudian first kali kamu kena lukiskan satu garis sebagai petanda dia. Okey. So cikgu boleh kalau kamu kena guna pembaris lah kalau cikgu boleh guna ni terus. Okey. Okey, dia mesti ada satu tanda dulu. Ini kamu punya permulaan dia. Okey? Okey. Kemudian jadi kita nak buat yang pertama tadi. 54 darjah kan? Okey, kamu pun ambil protektor. Ni cikgu ulang ambil protektor, betul-betul letak yang tengah ni dekat X. Okey. Okey, kemudian 54. Sebab kita mula daripada sini, jadi kita baca bacaan yang dalam. Kita tengok 54 kat mana? 50, so 54 dekat sini, betul? Okey. So, kamu pun tanda 54. Tuh, nampak? 54. Okay. So seterusnya macam mana lagi kita nak buat? Kita gerakkan protektor kamu tu supaya sifar tadi berada dekat sini. Okay, kemudian kita lihat yang kedua 90. Oh, tadi cikgu lupa nak lukis, tak apa. Okay, 90 sini kan? Nampak ni? Dari sifar 90 kat sini. Lukis pula 90 kat situ. Okay, 90. Okay, kemudian gerakkan lagi. Pastikan tempat yang kita berhenti tadi tu kamu letak sifar semula. Okay, seterusnya 144. Okay, so daripada sini. Mana 140? 140 sini kan? 1, 2, 3, 4. Kat sini. 144. Okay, kemudian last tu mesti 72. Okay, tengok. Betul tak 72? Sekejap. Alamak. Sorry. Okay, sekejap. Okay. 72. Nampak ni? 72. Okay? Macam tu tau cara dia. Kamu ada buat latihan kan, tapi cikgu tak boleh nak check sebab kamu punya skala dengan cikgu punya skala protektor ni tak sama. Okay, jadi seterusnya buat apa? Kita kena labelkan. Okay, ni 90. 90 biasa macam tu dia punya. 144 dengan 72. Ni ulangan tau macam mana nak bina carta pi. Tak cantik pula cikgu punya nombor 2 ni sekejap 72. Lepas tu dah sudah ke ni? Belum kena tulis ni saiz S. Ni seluar ni saiz M.
Ni saiz L, ni saiz XL. Okey, lepas tu buat apa? Tajuk. Kan tajuk dia. Apa tajuk dia? Saiz seluar yang dipakai oleh pekerja. Ni jangan lupa sebab tajuk ni ramai yang lupa Saiz seluar yang dipakai. Sekejap, ini dah tak guna. Dipakai oleh sekumpulan pekerja. Macam tu. Okey? Okey, kemudian tadi jangan lupa dia minta kita justifikasi. Justifikasi tu macam yang cikgu ajar sebelum ni lah. Mesti kamu cakap dia sesuai kan. Okey. So, cikgu dah siap-siap dah ni. Kenapa carta pie ini sesuai? Okey. Carta pie ini sesuai digunakan kerana dapat menunjukkan perbandingan kuantiti data antara kategori. So kalau daripada carta pie macam ni, okey, sekali lihat je kita dah nampak. Oh, L ni yang banyak lagi-lagi kalau kamu boleh warnakan okey, so ini carta pie. Daripada carta palang kita tukar dia jadi carta pie. Okey. Okey. So ini pula ini latihan juga. Okey, tadi tu contoh Okey, sekarang ni latihan ni sebenarnya ada dekat dalam buku teks kamu. Muka surat berapa 12.1C tu muka surat 277. Okey, muka surat sekejap. Okey, ini muka surat 277. Okey. Bagus kalau kamu boleh lukis sama-sama dengan cikgu. So kamu boleh praktis lah. Kamu punya carta palang tu betul ke tak betul Okey, ni soalan ni siapa nak tengok soalan ni ada dekat dalam buku teks muka surat 277. Okey, bagus kalau kamu boleh lukis sekali dengan cikgu. Tak payah salin soalan, kamu terus buat carta palangnya. Okey. So kita lihat Okey, carta paling di bawah menunjukkan rekod purata hujan bulanan bagi Bandar Impian dari bulan Julai hingga Disember pada tahun 2015. Okey, siapa yang ada buku boleh kejap lagi kita lukis sama-sama carta ini Tukarkan perwakilan itu kepada perwakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran tersebut. Okey. So, sekarang ni dia melibatkan Julai hingga Disember ni dia melibatkan masa. Ingat tak tadi cikgu cakap kalau masa yang paling sesuai sekali kita gunakan nak carta apa? Kalau masa graf garis. Ada masa je paling sesuai ialah graf garis. Okey, boleh? Macam itulah cara kita nak pilih dia So sekarang kita nak buat graf garis. Kita nak tukarkan dari carta palang ni, kita nak tukar dia jadi graf garis. Okey. So untuk buat graf garis, daripada carta palang yang ada, kamu perlu cari dia punya kekerapan dia. Okey, purata hujannya. Okey. So sebab dia menunjukkan masa jadi dia perlu guna graf garis. Sebelum boleh buat graf garis, kamu kena cari dulu daripada graf palang ni, carta palang ni cari dulu berapa dia punya nilai dia. Okey, so first kali untuk cari tu kamu kena bina ni. Jadual. Siapa ada buku boleh tulis sekali sama-sama ni, kita buat sama-sama. Okey. Ya, siapa ada buku boleh tulis sama-sama ni. Cikgu ulang banyak kali dah ni ulang ni Okey, so kita lihat. Okey, so sebab macam tak nampak sangat kan. Okey, cikgu besarkan dia punya palang dia ni. Okey. Nampak tak? Okey, so kat sini ada 10 kan? Ada 10 kotak. 10 kotak, tiap-tiap satu kotak sama dengan 10. Allah, sekejap Cikgu nak tulis. Okey, satu kotak kecil tu nilai dia, value dia ialah 10. Okey, 10 mm. Okey, so tengok lihat ni yang pertama ni. Okey, 1, 2, 3. Ada 3 kotak. So berapa nilai dia? Nilai dia ialah 230. Tulis 230.
Okey, kemudian yang ni pula. Okey, sini 200 ada satu kotak. So dia nilai dia 210. Okey, faham macam mana nak cari nilai dia ya? Okey, September. Tengok ni. Okey, berapa kotak ke atas ni? Okey, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak, satu kotak 10. Jadi 6 kotak 260. Okey, Oktober 300. Okey, mula-mula tengok sebelah sini dulu tau. Cikgu rasa ni semua orang faham ni 300 tu kat sini. 300 kat situ. Kemudian naikkan berapa kotak kan? Okey, so kita naikkan dia 1, 2. 2 kotak. So 320. Macam tu. So ini pula ni berapa kotak ni? Okey, jap kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, betul Tan Yi Sheng. 350. Pandai. Okey, Disember pula. Disember ni senang situ je. 400. Okey, sekarang kita dah ada jadual dan kita dah ada bulannya. Dah boleh belum kita buat carta graf garis ni? Dah boleh ke belum kita buat graf garis? Dah boleh Okey, kecilkan balik. Okey, so kita boleh buat graf garis. Okey, so ini kita nak buat graf garis Okey, so nak buat graf garis kenalah ada yang ni. Okey, cikgu besarkan juga. Okey. So kamu bina dulu palang dia. Ni sebab cikgu nak cepat ni kan. Sebab kejap lagi kamu nak kena lukis kan. Oh sorry. Balik semula. Cikgu besarkan sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Binalah macam tu. Okey, kemudian berapa yang kita skala yang sesuai ni? Sesuai kita letak satu kotak 10 lah. Sama macam tadi. Okey, so purata hujan. Pada skala mencancang ni kamu tulis purata hujan dalam kurungan milimeter. Okey, setiap 10 ni, 10 kotak ni 100. Okey, kemudian pada jarak yang sama, 10 juga 200, jarak yang sama 300, kemudian 400. Okey, kemudian tiap-tiap bulan ni tulis terus. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Jangan lupa tajuk dia ialah bulan. Okey? Okey, kemudian kita pun buatlah. Tengok ni, Julai 230. Tandakanlah 230 dekat sini. Okey, 210 sini. Okey, jarak dia masih sama September 260. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Situ. Okey, 320. Okey. Okey, 350. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini. Okey, kemudian Disember 400. Okey, so ini cikgu ingatkan kembali bagaimana untuk bina graf garis. Mula-mula kita tandakan X dulu. Okey, kemudian kita nak buat apa? Kemudian kita kena sambungkan dia. Okey, warna ni lah tiap-tiap satu ni, tengah ni sambung. Okey, cikgu kata bagus kalau guna pensel yang tajam. Okey, pensel mesti tajam. Okey. Okey, ni boleh lukis sama-sama dengan cikgu Ini kira jawapan lah kepada latihan 12.1C nombor 1. Okey. Okey, dah siap dah kita punya graf garis. Dah siap ke? Belum. Dia punya tajuk dia. Tajuk dia apa? Okey, tajuk dia purata hujan bulanan kan. Bagi bandar apa tadi ni soalan dia? Bagi bandar impian. Okey, purata. Okey, tuliskan purata. Tajuk mesti ada Tajuk mesti ada. Ada markah. Hujan bulanan bagi bandar apa tadi? Dah lupa dah. Bandar apa tadi? Sekejap. Bandar impian. Bandar impian. Tu tajuk dia. Okey?
Okey, lepas tu dah habis ke? Belum kan? Dia suruh buat apa lagi? Justifikasi. Justifikasi pula. Okay, justifikasi macam biasalah. Mesti cakap sesuai. Sebab apa tadi sesuai? Sebab dia menunjukkan masa kan? Okay, so boleh tulis macam ni. Graf garis ini sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan hujan bulanan bagi bandar impian dalam tempoh 6 bulan. Sebab dia melibatkan masa, yang paling sesuai ialah graf garis. Okey, so setakat ini cikgu dah buat 2 dah. Cikgu dah buat 2 contoh. Satu, yang pertama tadi, cikgu tukarkan dari carta palang kepada carta pai. Ada pengiraan dia. Okey, yang kedua cikgu tukarkan carta palang menjadi graf garis. Okey, so setakat ni ada apa nak tanya? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey, kalau boleh kita nak buat latihan. Okey, so kita nak buat sama-sama ni. Okey, praktis 12.1C dalam buku B kamu muka surat 75. Okey, semua orang dah buka buku masing-masing? Ada buku kamu? Okey. Ada cikgu. Okey, good. Okey, kita baca soalan dia. Carta palang di bawah menunjukkan rekod purata hujan bulanan. Lebih kurang tak soalan dia dengan sebelah ni kan? So kamu dah tahulah nak tukarkan dia menjadi carta apa kan? Bagi bandar Saujana, bandar yang lain dari bulan Januari hingga Jun pada tahun 2020. Tukarkan perwakilan itu kepada perwakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran tersebut. Okay, again, cikgu cakap kalau dia ada masa. Sekejap Macam ni kan, masa tu maksudnya Januari sampai Jun. Okay, dia ialah masa. Kalau masa kita nak guna graf apa? Okey, cikgu tunjukkan balik yang ni. Okey, kalau masa sesuai guna graf garis. Okey. Kalau plot titik, benda yang kecil. Ni data yang banyak. Carta pai, kalau nak tengok perbandingan dengan jelas. Data kategori, mesti guna carta palang. Okey. So tadi sebab masa, kita guna graf garis. Okey, sekejap. Cikgu tukar balik soalan tadi. Okey, so daripada daripada carta palang ini kita kena cari dulu dia punya kekerapan. Okey. So, tengok yang pertama ni bulan Januari. Kamu pun kena buat lah. Kena buat dulu ni. Cikgu buat siap-siap supaya tak makan masa. Okey, jadi bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Sama macam dekat bawah ni, tajuk dia bulan. Kamu tulis bulan. Okey, sebab sini purata hujan MM. Tulis juga purata hujan MM. So, yang pertama pada bulan Januari, 100. Okey, tulislah 100. Okey. Okey, jadi ni kamu lihat 2 kotak mewakili 50. Okey, sebab 100 hingga 150, 50 lah. So maksudnya dekat tengah-tengah ni, okey, satu kotak ni mewakili 25. Satu kotak ni pun 25. Okey, so tengok yang ni, 100, kemudian dia tengah-tengah antara ni, kira kat sini 125 lah kan. So dekat tengah-tengah ni lebih kurang lah 117. Buat 117 sebab 25 bahagi 2, kamu akan dapat 25 bagi 2, 1, 4. Kan? 25 bagi 2, sekejap, 14. Okay, 25 bahagi 2, kita akan dapat 12.5 kan, lebih kurang, so 113 Okey. Okey, kemudian yang ini pula pun dekat tengah-tengah. Okey, so dekat tengah-tengah 125 tambah 13 jadi 138. 138. Okey, April. April dekat tengah-tengah sini, so 225. Okey. So dekat sini 200. Ni terus tengok je 200. Kan? Senang. Okey, Jun
kat tengah-tengah sini. So satu ni ialah 25, 150 tambah 25 ialah 175. Okay. So kita dah dapat dah. Okay, so seterusnya kita nak bina. Okay, semua orang dah siap dah ni? Kamu punya jadual? Dah. Okay, Tan Yik Sheng dah siap. 145. Yang mana 145 Tan Yik Sheng? Okay, sekejap Ni cikgu nak. Oh, tak boleh copy pula. Okay, so seterusnya nak pergi kat sebelah ni sebenarnya. Sudah, cikgu. Sudah Okay. Sekejap Okay, so kita nak buat pula cartanya. Okay. Okay, so dekat sini ni ada. Sekejap. Cuba tukar sikit. Yang tadi 113 113. Sorry ni tersilap. 138, 225, 25. Okay. Okay, so kalau kita nak buat ni, kamu kena guna, senang lagi kalau kamu boleh guna, apa ni, nama dia ni, kertas graf. Tapi kalau dekat dalam buku tu pun, boleh jugalah. Dalam buku kamu tu kan ada kotak kecil saja kan. Kotak kecil tu sebenarnya tak berapa accurate. Tak apa boleh juga guna. So, mula-mula sekali kena lukis dia punya. Oh, warna kuning Sekejap guna warna hitam lah. Okay, lukis dulu dia punya paksi. Okay. Gunakan pensel yang tajam. Okay, lepas tu buat apa? Lepas tu kita bina dia punya skala. Jangan lupa kat sini tulis sifar. Okay, kemudian ni 5 kotak. 5 kotak kan? Yang ini nilai dia 50. 5 kotak. 5 kotak sini nilai dia 100. Okay, sebab lebih kurang lah macam tadi ni. Setiap satu kotak ni 5 sepatutnya dia nilai dia macam tu. Okay? Okay, so ini pula. Maksudnya kalau kamu ni satu kotak kecil. Satu kotak kecil lagi Okay, 50, 100, 150. Okay, kita nak tengok sampai berapa maksimum. Yang paling besar ialah 225 kan. Kita boleh buat 200 setengah pun sesuai Okay, 200, 250. Okay. So, jangan lupa tajuk skala kita purata hujan mm. Okay. Kemudian bawah ni pula kita buat dia punya nama bulan dia. Okay. Januari. Okay. Jarak mesti sama. Kalau sini 10 kotak, sini 10 kotak. Kalau kamu kira 2 lah. 2 kotak kecil tu kan. Januari, Februari. Jarak mesti sama cikgu banyak jumpa ni. Jarak tak sama ni. April, Mei, Jun. Okay, apa nama kat sini? Bulan. Okay. Okay, kemudian apa kita nak buat seterusnya? Kita kena plotkan plot. Okay, cikgu guna warna lain lah So 100. Tulis kat sini. Tengok Januari naik atas unjurkan 100. Alamak tak kena pula. Sorry. Betul-betul guna pensel tajam tau. 100. Okay, Februari 113. Okay, 113. Dekat sini. Kan tadi kan? Okay, dekat kotak. Yang kalau kamu kotak yang pertama tu lah Okay, March 138. 100. Okay, so 100. Kejap. Oh, sorry. Ni salah ni. Okay, yang 113 110. Lebih kurang kat sini. Okay, di tengah-tengah kan. Okay, March ialah 100. Okay, 2 ini nilai dia 10 kan. 110, 120, 130. 38. Okay, sekejap. 138 1, 2,
3. Lebih kurang kat sini. Okey. Okey, kemudian April 225. Dekat tengah-tengah ni kotak dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian Mei 200. Okey. Kemudian Jun 175. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau kamu guna kotak dia tu kotak kamu kata cikgu lain sikit kan. Okey, lepas dah buat macam tu kita nak buat apa lagi? Kita mesti cantumkan dia punya garisan dia. Mesti guna pensel yang tajam. Okey. So, kamu pun cantumkan dari 1 titik ke 1 titik. Kalau boleh jangan putus Jangan nampak putus. Nanti dia salah. Okey. 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 Okey, so seterusnya apa? Tajuk. Kan, tajuk dia pula. Okey, tajuk dia apa? Purata hujan bulanan. Purata hujan bulanan bagi bandar apa tadi ni? Bagi bandar. Soalan tadi bandar apa? Bandar Saujana. So, bandar Saujana. Okey, dah siap ke? Belum. Kita kena buat apa lagi satu? Ni, justifikasi. Justifikasi Okey, so untuk justifikasi cikgu type lah Sekejap cikgu keluarkan cikgu punya tools ni. Okey, sekejap cikgu type. Cikgu letak mikrofon Okey, graf garis sesuai digunakan untuk memaparkan perubahan hujan bulanan bagi bandar Saujana dalam tempoh 6 bulan. Ayat dia masih ayat standard lagi. Sesuai digunakan. Okey, sesuai digunakan untuk apa? Tulislah tadi. Tengok dalam soalan tadi dia kata tentang hujan kan. So kita buatlah perubahan hujan bulanan bagi bandar Saujana dalam tempoh 6 bulan. Siap dah? Soalan yang pertama muka surat 75. Okey, semua orang dah siap ke? Kamu punya graf? Tanjik Syeng dah siap ke? Graf kamu? Siapa yang ada kat sini? Pravin? Okey, Tanjik Syeng dah siap. Yang lain? Pravin? Dah cikgu. Oh, dah siap dah. Okey, so cikgu boleh pergi seterusnya Okey, dah siap cikgu pergi seterusnya ya. Okey, ini sama, masih lagi latihan dalam buku teks. Ini pun kalau kamu dapat tulis dalam buku latihan kamu, sangat bagus. Okey, sebab cikgu bincangkan teruskan jawapan ni kan. Okey, ni ada dalam buku teks kamu muka surat berapa tadi? 277 tak silap cikgu. Cikgu tulis. Siapa ada buku teks pun boleh 227 tulis jawapan dia dalam buku latihan Okey, kita lihat soalan dia. Kempen Derma Darah Anjuran Bulan Sabit Merah Malaysia telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Carta pai di sebelah menunjukkan kumpulan darah yang diderma oleh 25 orang dalam masa 3 jam. Okey, tengok apa maklumat yang ada. 25 orang 3 jam pertama. Tukarkan perwakilan ini kepada perwakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi. Macam biasa kena beri justifikasi. Okey, sekarang kita ada persen. Okey. So sekarang ni kita nak tukar dia dalam bentuk apa? Okey. So ini ialah data kategori, kan? Data kategori. Okey, sebab dia tak ada nombor, dia data kategori. Jadi paling sesuai, okey cikgu tengok tunjuk balik yang pertama tadi.
Okay, kalau data kategori. Lihat ni. Data kategori. Yang sesuai carta apa? Carta palang. Okay, carta palang. Okay, kamu kena ingatlah ni kalau masa graf garis. Kalau kategori tak ada nombor. Kumpulan darah A, B, O, A, B. Kita guna carta palang yang paling sesuai. Okay, kita kembali kepada soalan tadi. Okay, so tapi kita nak buat carta palang, kita kena dapatkan dulu maklumat dia ni kan. Berapa kekerapan dia kan? Okay, sekejap cikgu tunjuk tadi sebab dia data kategori yang sesuai ialah carta palang. Okay, carta palang yang paling sesuai. Jadi daripada peratus ini sekarang kita nak dapatkan dia punya kekerapan. Macam tadi kan untuk bina carta palang sebelum ni tadi cikgu kita nak bina carta palang tu mesti ada dia punya kekerapan. Okay, so apa yang kita ada kat sini kita ada peratus dia. Kita ada peratus dan kita ada jumlah orang dia. Jumlah dia. Jumlah orang dia ialah 25 orang. Sebab ada dua benda ni, boleh tak kita cari berapa kekerapan dia? Boleh. Bagaimana caranya? Caranya, okay, daripada persen ni, okay, contohnya macam darah B ni kan, persen dia 20%. Okay, kita darabkan dengan jumlah peserta tadi. Berapa orang tadi? 25 orang. Kamu akan dapat kita akan dapat 1, 5. Kita akan dapat berapa ni? Kita akan dapat 5. 5 apa? 5 orang. Sebab kita nak dapatkan kekerapan dia tadi kan? So kita dah dapat dah 5 orang. Ni 1, 5. Okay? So senang lagi kalau kita buat apa nama ni? Table Okay, cikgu dah siap-siapkan dah table dekat sini. Supaya tak ambil masa yang lama. Okay, macam ni. Okay. Okay, so macam ni nak cantik ni cikgu mulalah daripada darah A. Okay, so kita tengok sama juga. 28% darab 25. Darab dengan jumlah orang tadi. Jumlah orang kita akan dapat berapa kekerapan dia. Okay, so ini bolehlah guna kalkulator masing-masing nak kira. Cikgu ada dah jawapan dia tapi sajalah nak kira dengan kamu kan. Okey, 28%. Okey, darab 25. 7 orang yang pertama. 7 orang. Yang pertama 7. Okey, kemudian 20%. 20% tu sama juga dengan 0.2 kan. Darab 25 orang, kita akan dapat 5 orang. Dah kira dah tadi kan. 5 orang. Okey, 36 darab 25, kita akan dapat 9 orang. Okey, kemudian 16 darab 25, kita akan dapat 4 orang. Okay. Okay, so to make sure kamu kira balik semula betul ke ni. 7 tambah 5 tambah 9 tambah 4. So kamu akan dapat 25 orang. Okay, betul lah tu kamu kira tu. Okay. Okay, so sekarang kita dah dapat berapa kekerapan dia, berapa orang dia. So seterusnya kalau nak bina carta palang ni, kita kenalah buat cartanya. Okay, so macam ni. Ni pun cikgu dah siap-siap. Okay, supaya laju sikit. Okay. Carta palang senang je lah macam selalu je lah kan. Okay, so 7 orang. Yang pertama 7 orang. Okay, sekejap cikgu guna ni. Guna warna apa? Merah Okay, 7 orang. Oh, lupa mesti buat dia punya paksi dulu. Lepas tu buat dia punya skala. Okay, tengok sebab skala dia paling kecil ialah 4. Paling besar ialah 9. Jadi macam ni pun sesuai. Tiap-tiap satu kotak ini mewakili satu. So, 2, 4, 6, 8, 10 bilangan penderma. Kemudian bawah ni ialah jenis kumpulan darah tersebut ABO, AB. Okay.
So dia apa? Ialah kumpulan darah. Okey. So yang first ialah 7 orang kumpulan darah A. Sinilah 7. Okey, 7. Okey, kemudian B 5 orang. Tulis juga 5 orang kat sini. Okey, cuba tengok cikgu punya carta palang, jarak dia mesti sama. Besar palang dia pun mesti sama. Tak boleh yang ini 2 kotak, yang ini 1 kotak, tak boleh. Dia mesti sama macam ni. Okey, AB pula 4. Okey. Settle dah carta palang kita. Kemudian dah siap ke? Belum. Dekat atas ni kena buat apa? Tajuk. Apa tajuk dia? Kumpulan darah penderma. Kumpulan darah penderma. Penderma. Okey, dah siap ke soalan kita ni? Belum. Apa lagi yang tak ada? Justifikasi. Okey, so justifikasi dia paling sesuai kita cakap dulu carta ni carta apa? Carta palang. Sesuai ke guna? Sesuai sebab apa? Dia kumpulan darah ialah jenis data kategori. Jadi data kategori ni kita bagus gunakan carta palang. Okey, ni justifikasi dia. Carta palang ini sesuai digunakan kerana data ialah mengenai kumpulan darah iaitu data kategori. So kita guna carta palang. Okay, now ini masih tinggal sikit. Okay, ini ialah soalan. Soalan kamu. Okay, soalan tengok ni. Okay, sama dengan sebelah ni sebenarnya. Lebih kurang. Okay, so dia kata kempen darah. Kempen demam darah mendapat sambutan. Sama kan? Carta menunjukkan kumpulan darah yang didemakan oleh 50. Yang lain dia ialah 50 je. Kalau tadi berapa orang? Tadi 25 kan? Ini 50. Oops. Okay, so sama juga macam tadi. Okay, mula-mula apa kita nak buat? Kita kena cari dulu. Cari dulu bilangan orang tersebut. Okay, so dia ada kumpulan darah dengan sekejap kamu kena cari macam sebelah ni lah. Okay, kumpulan darah dengan kekerapan. Okay. So, kamu buat dulu. Buat dia punya kumpulan darah. Okay, dengan kekerapan. Okay, macam mana nak cek kekerapan tadi? Daripada ni, peratus ni kita darabkan dia. Okay, sekejap ni buat sama-sama kan? Sebab tu cikgu tak siapkan lagi. Yang buat contoh cikgu dah siapkan dah. Yang buat sama-sama ni sengajalah nak buat sama-sama dengan kamu ni okay. Kamu buat cantik-cantik tau. Okay, so kumpulan darah ABO. Okay, macam mana tadi nak cari dia? Tulis balik berapa persen darab dengan jumlah orang 50 orang, kamu akan dapat kekerapan. Okay, so B ialah 10. Ni semua masing-masing ni tulis macam cikgu ni tengok cikgu pun tulis, kamu pun tulis. 40 per 100 darab 50. Sebab apa 50? Sebab 50 orang. Okay, darab O pula 30 per 100 darab 50. Okay, kemudian tekanlah kalkulator masing-masing. Okay, dah. Okay, 20. Ini sebenarnya kita boleh matikan dia. Dapatlah 10. 10 apa ni? 10 orang sebenarnya. Kekerapan ni orang Okey, yang ni pula. Okey. Dapatlah yang ini 5 orang. Okey, ni pun boleh mati 20. Ni pun boleh matikan dia. 5 darab 3, 15. So kita dah dapat dah orangnya. 10, 5, 20, 15. So kalau tak sure boleh jumlahkan semula kat sini. Untuk make sure betul tak kamu kira ni 20, 30, 40, 50. So betul lah ni. Okay. So lepas tu kita nak buat apa? Kita nak buatlah apa ni? Carta palangnya. Okay, so carta palangnya, bila nak buat carta palang kena ada apa? Kena ada paksi kan? Paksi. Okay.
Okay, so kita buat, sebab tengok ni 5, 10, 15 kan, sesuai Allah. Sekejap, sesuai sekali tiap-tiap kotak ni, buatlah 5, 10, 15, 20. Okey, walaupun yang paling besar 20, bolehlah lebihkan sikit 25. Oh, dia tak nak dah. Ni kamu sampai sini je. Adjust sikit Cikgu dah tak boleh padam dah. Okey, kemudian sekejap cuba kalau padam jadi apa? Oh, boleh. Sekejap tu. Okey. 1, 2, 3, 4. Sampai sini je. Okey. So, dekat bawah ni pula, tulislah darah E. Oh, lupa nak tukar. Okey, sekejap. Atas ni ialah bilangan. Bilangan penderma. Okey. Ni darah A. Ni darah B. Ni darah AB. Ni darah O. Okey, so ini ialah kumpulan darah. Kumpulan darah. Okey. Semua orang ni lukis tak sama-sama dengan cikgu ni. Jangan cikgu seorang je pula lukis ni. Kamu kena lukis juga. Kamulah kena lukis kan patutnya kan. Okey, kumpulan darah A 10. 10 dekat sinilah. 10. Okey, kumpulan darah B 5. Kamu tahu tak darah kamu semua kumpulan apa? Okey, kemudian darah AB 20. Nampak tu darah AB yang paling banyak. Okey, kemudian darah O ialah 15. 15 kat sini. Sebenarnya quite senang lah ni soalan ni cuma kena tukar je. Okey, dah siap ke? Dah siap ke kita punya graf ni? Belum dekat atas ni kena buat tajuk. Oh, kamu dah? Belum lagi kita punya tajuk belum. Kumpulan darah penderma. Okey. Kemudian lepas tu kena buat justifikasi. Justifikasi ni sama macam sebelah ni. Sekejap Cikgu copy je. Sekejap. Copy di sebelah. Okey, dia sama je ni. Justifikasi dia ni. Sekejap cikgu kecilkan sikit. Ni justifikasi yang kamu kena tulis tau. Carta palang ini sesuai digunakan. Cikgu dah tak ada ruang lah. Cikgu buat kat sini. Carta palang sesuai digunakan kerana data mengenai iklan darah penderma ialah data kategori. Macam tu. Okey. So, pukul 5 tepat cikgu habis Okey, so macam mana? Yang lain-lain? Kishore dah siap. Pravin dah siap dah ni? Tan Yik Sheng dah siap dah? Yang ni siapa Ko Ziao Chiao dah siap dah ni? Carta ni? Carta sudah siap. Kuan Jin Wei dah siap carta palang kamu? So Kok Kiong? Okay, good. Okay, ada nama yang cikgu tak sebut tak? Okay, yang tulisan Chinese ni siapa ya? Nama dia. Okay, jap cikgu check dekat ni ada tulis tak? Nanti bagi tahu siapa. Oh, yang Shu Ziyang. Yang ada tulis pakai ID Chinese ni siapa So Kok Kiong ke? Bukan Okay. Okay, so ini kita tadi dah buat dua graf. Jadi lepas ni macam biasa kamu screenshot kamu punya carta graf garis dan carta palang yang dah siap tadi. Lepas tu hantar dekat grup supaya cikgu boleh tanda. Okay, so hari ni kita dah tengok macam mana kita nak tukarkan carta tu. Okay, nanti hari Selasa kita sambung lagi. Okay, setakat ini ada apa-apa nak tanya? Tak, cikgu. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, ingat lepas ni terus ambil gambar yang kamu dah lukis tu, terus hantar dekat grup. Okey? Okey, kalau tak ada apa-apa, itu saja daripada cikgu hari ini. Jumpa lagi kamu hari Selasa. Okey, bye-bye. Okey, cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi Sama-sama. Bye. 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 Jangan lupa. Yes, jangan lupa tau hantar kerja.
Let's go. Bye. Let's go. Bye. So Kok Kiong tadi kenapa lambat? Okay, tak apa. Nanti hantar kerja tau. Okay, bye. Bye, So Kok Kiong.